Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت هذا الله وكما وشمس والقمر ولسان آمين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وهو بعلم آمين. Amin. Okey. Buka buku teks awak muka surat 54. Okey, buku teks muka surat 54. Tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah ada dua tajuk. Yang pertama ayat tunggal dan yang kedua ayat majmu'. Okey, ayat tunggal dan ayat majmu'. Awak dah belajar dah ni, darjah 1 dah belajar, darjah 2 dah belajar, tahun depan pun belajar lagi. Awak akan sentiasa belajar. Okey, muka surat 54, ayat tunggal. Siapa ingat lagi apa itu ayat tunggal? Siapa ingat lagi ayat tunggal? Firas, ingat lagi Firas? Tak tahu. Tak tahu. Ingat Tahu. apa je? Tak tahu. Ingat apa? Ingat game? Tak tahu. Tengok bawah ni. Info bahasa ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Satu subjek dan satu predikat. Bahasa mudah dia dalam ayat tunggal, dia hanya ada satu nama sahaja. Tak boleh ada dua. Dan dalam ayat tunggal juga tiada kata hubung. Kalau ada kata hubung, itu ialah ayat majmu'. Kata hubung contoh dia apa? Ayat tunggal, satu subjek. Subjek ni apa? Benda hidup. Satu subjek, satu predikat. Predikat ni apa? Keterangan ayat. Contoh ayat dia. Hani. Hani itu subjek. Ada satu nama je. Hani pergi ke pejabat pos. Titik. Hani ialah subjek. Ada satu je nama orang dalam ayat ini. Dan satu predikat keterangan dia. Kenapa dengan Hani? Hani pergi ke pejabat pos. Ini ialah ayat tunggal. Kalau ayat majmu' pula. Kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmu' dia ada lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Sama ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Subjek dan predikat lebih daripada satu dan ada kata hubung. Kalau ada kata hubung je, itu ialah ayat majmu'. Apa contoh kata hubung? Apa contoh kata hubung? Apa? Apa tu kata tanya. Apakah nama kucing kamu? Nak tanya soalan. Ni Miko. Apa? Contoh dia. Miko. Dan apa lagi? Ini. Siapa? Siapa tu kata tanya. Siapakah nama kamu? Di mana?
Di mana tu kata tanya. Muak ni tanya tentang kata hubung. Jangan tertukar. Aziz, apa kata hubung? Kata hubung. Apa lagi? Dan lagi? Jawab. Ini. Ini tu kata ganti nama. Basuh tangan. Itu apa tu namanya? Supaya. Supaya lagi? Walaupun. Lagi? Apabila. Apabila lagi? Sehingga. lagi? Kerana. Lagi? Bahawa. lagi? Agar. Walaupun. Agar lagi? Sementara. Lalu. Sementara. Ada banyak lagi kata hubung. Jadi bila dalam sesuatu ayat itu ada je kata hubung, maknanya itu ialah ayat majmuk. Contoh dia ayat dia. Hani dan Hana pergi ke pejabat pos untuk membeli ikan. Contoh dia, pejabat pos. Ke kedai untuk membeli ikan. Okey, ingat ayat majmuk, subjek dan predikat dia lebih daripada satu. Contoh dia nama orang ada dua, Hani, Hana, ada dua subjek. Ada kata hubung dan. Ada kata hubung. Jadi ini ialah ayat majmuk. Predikat lebih daripada satu. Keterangan ayat dia lebih daripada satu. Hana dan Hani pergi ke kedai. Hana dan Hani pergi kedai untuk buat apa? Membeli ikan. Untuk ini ialah kata hubung. Faham ke tak? Tandas. Silakan. Boleh faham? Boleh bezakan tak? Boleh. Ada siapa nak tanya soalan? Bezakan dua benda ni, kata tunggal dan kata majmuk. Jangan tertukar. Ada siapa nak tanya soalan tak tentang kata tunggal, ayat tunggal dan ayat majmuk? Jangan tertukar benda ni. Tak. Okey, ingat yang pertama ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Dalam ayat itu ada seorang je nama dia. Siapa nama dia? Contoh ayat Hani. Tengok, seorang je Hani. Seorang je subjek dia. Dan dia ada satu predikat. Satu keterangan je. Kenapa dengan Hani? Hani pergi ke pejabat pos. Ada kata hubung tak dalam ni? Hani pergi ke pejabat pos. Ada kata hubung ke? Tak ada. Ke ni kata sendi nama. Bukan kata hubung. Jadi ini ialah ayat tunggal. Itu yang pertama. Ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Tiada kata hubung. Yang kedua ayat majmuk. Kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk dia ada lebih daripada satu. Subjek lebih daripada satu. Predikat pun lebih daripada satu. Dan dia ada kata hubung. Kalau dalam ayat itu ada dan, supaya, sehingga, kerana, bahawa, walaupun, agar, atau, lalu, sementara, untuk, ada sahaja kata hubung di dalam ayat itu ialah ayat majmuk. Contoh yang pertama, dan. Dan ni kata hubung. Untuk kata hubung. Ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Ada subjek lebih daripada satu. Subjek dia nama orang ada lebih daripada satu. Satu, dua. Ada dua orang. Tengok. Subjek lebih daripada satu. Predikat lebih daripada satu. Subjek dia ada Hani. Ada Hana. Dua orang. Predikat dia pun ada dua. Pergi ke kedai. Membeli ikan. Ada dua predikat. Dua subjek. Ada kata hubung dan, ada kata hubung untuk. Boleh faham ke tak? Boleh bezakan tak? Boleh. Boleh. Bila itu buat soalan tak boleh. Okey, contoh ayat dia. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Ini ialah ayat tunggal. Ada kata hubung tak? Tengok Encik Johari. Ada seorang je nama orang. Satu subjek je. Bila ada satu subjek itu ialah ayat tunggal. Encik Johari, seorang je nama orang. Menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak.
Tak ada kata hubung. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau satu subjek sahaja. Predikat pun ada satu sahaja. Itu beza dia. Boleh faham ke tak? Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Ada satu subjek. Beliau. Ada satu predikat. Menjaga puyuhnya setiap hari. Satu predikat. Tak ada kata hubung pun dalam ayat ini. Jadi bila tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Satu nama saja, Julaihi. Pada waktu petang, satu subjek, satu predikat. Itu ialah ayat tunggal. Boleh faham ke tak ayat tunggal? Siapa tak faham boleh tanya. Semua ini ialah ayat tunggal. Ingat ayat tunggal satu subjek, satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Tengok, Encik Johari seorang je nama orang. Beliau seorang je nama. Beliau pun sama. Julaihi ialah pembantu ayah, seorang je. Tak ada kata hubung pun dalam ayat ni. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Seorang je nama, satu subjek, satu predikat, tak ada kata hubung. Jadi semua ayat ini ialah ayat tunggal. Boleh faham? Ada sesiapa yang tanya soalan tak tentang ayat tunggal? Tiada. Siapa tak faham, tanya soalan. Nanti lepas ni boleh tanyakan semua keri-keri. Okey, muka surat 58 pula. Ayat majmu'. Muka surat 58. Muka surat 58, tengok muka surat 58. Okey, tengok yang pertama. Pekerja itu memakai sarung tangan. Tangan pekerja itu tidak cedera. Ini ialah ayat majmu'. Jadi ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Jadi kita gabungkan ayat tunggal itu menjadi ayat majmu' dengan menggunakan kata hubung supaya. Tengok dalam ayat itu ada supaya. Bila ada kata hubung sahaja, itu ialah ayat majmu'. Pekerja itu memakai sarung tangan. Pekerja ialah subjek. Ada satu subjek. Predikat ada berapa? Memakai sarung tangan. Tangannya tidak cedera. Keterangan ayat. Ada dua subjek. Ada satu subjek, dua predikat. Dan ada kata hubung supaya. Jadi ini ialah ayat tunggal. Abdul Aziz, boleh ajar ni tengok depan ni. Awak tu main benda lain lepas tu tak faham. Tanya-tanya faham. Suruh buat soalan tak faham. Buat berapa? Muka surat 58. Buku teks muka surat 58. Buku teks muka surat 58. Yang ni yang kedua. Pekerja itu menukul tiang pagar. Pekerja itu menggunakan penukul. Jadi ini ialah ayat tunggal. Macam mana kita nak gabungkan dia menjadi ayat majmuk? Mestilah kena masukkan kata hubung. Kat sini dia bagi kata hubung dengan. Jadi macam mana ayat penuh dia akan jadi? Siapa tahu? Nak gabungkan dua ayat ini menjadi satu. Pekerja itu menukul tiang pagar. Lepas tu? Menukul tiang pagar. Kita nak gabungkan kata hubung dia bagi kat bawah tu. Dengan. Dia dah bagi tu dengan. Dengan menggunakan penukul. Itu jawapan dia. Kita gabungkan dia. Kat sini dia ada dua subjek dah. Ada satu subjek. Pekerja, satu subjek. Ada kata hubung dengan. Jadi inilah jadi ayat majmuk. Ada kata hubung. Dua predikat. Memukul tiang pagar menggunakan penukul. Satu subjek, dua predikat. Ada kata hubung. Jadi itu ialah ayat majmuk. Faham ke tak? Faham. Mu'alif.
Faham. Bila suruh buat soalan, semua tak faham. Bila tanya, semua diam. Faham ke tak ni? Faham ke tak? Ayat tunggal, ayat majmuk, faham ke tak? Ada sesiapa yang tanya soalan tak tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, mari kita jawab soalan bersama-sama dalam buku aktiviti. Buka buku aktiviti, buka surat 59. Dah. Mana kita akan lihat Ada jawapan. berdasarkan fungsi. Jadi kita ada 11. Mari bina ayat tunggal. Yang pertama, muka surat 58, mari bina ayat tunggal. Sehinggalah kepada soalan. Ini dah gambar-gambar dah ni. Dalam kita mula dengan Padang. soalan. Okey, dalam jawapan mana? Bila dia fikir. Soalan suruh bina ayat. Itu macam kamu dah habis. Bina ayat tunggal boleh nampak dekat tepi tu lah, berdasarkan Malik. gambar. Bina ayat tunggal berdasarkan gambar. Sebelumnya, Encik tak berapa galakkan. Sebab dia Okey, yang agak pertama, Encik Basri menanam rumput di mana dalam gambar tu? ringan Di atau padang. Di padang. Jadi itu dia jawapan dia. Di padang. Ini ialah ayat tunggal. Padang pasir. Dia ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Ini ialah ayat tunggal. Okey, yang kedua, Encik Basri memasukkan kuda ke mana? Ke dalam kandang. Ke dalam kandang. Titik. Jangan lupakan titik. Ini ialah ayat tunggal. Ada satu subjek, satu predikat dan tiada kata hubung. Dah. Okey, gambar yang ketiga macam mana nak buat? Gambar Encik ketiga. Basri. Kita tengah buat apa tu? Encik Encik Basri tengah buat apa tu? Encik Basri sedang mengangkat makanan kuda. Encik Basri memikul makanan. Kuda. Memikul makanan kuda. nasi ataupun kemudian nak mencapai misi dan objektif. Dia kuda makan apa? Makan rumput. Encik Basri memikul makanan kuda. Encik Basri memikul seguni rumput pun boleh juga. Tata organisasi. Dipaparkan dalam bentuk hierarki ataupun lapisan. Ada lapisan. Encik Basri memikul makanan kuda. Lepas tu gambar yang keempat, Encik Basri tengah buat apa tu? Hierarki. Contohlah. Jadi setiap hierarki tu beban tugas berbeza. Encik Basri berbagi, memberi. Apa juga tentang tujuan bahagian fungsi. Memberi. Tempatlah kat sini. memberi makanan kuda. Kepada kudanya. Jadi bila fokus dapat meningkatkan pemasaran. Ayat tunggal mesti tak ada kata hubung. Jangan letakkan kata hubung dalam ayat tunggal. Yang terakhir sekali, ramai orang datang tu. Siapa yang datang tu? Keluarga. Keluarga. Bermula dengan pentakdiran. Keluarganya tak sesuai keluarganya. Tengok peranan. Mereka. Pertama, Keluarga mereka. Pengunjung. Dia datang untuk apa tu? Datang. dia simpan rekod dan sediakan Datang. jawapan Ke bersama-sama. Ke mana? Okey, ke manusia. Manusia buat apa? padang Saja Ke semua manusia. kandang. kuda. Mana senang nak faham. Ke Encik Banyak aspek Basri. yang kita Encik Basri. Titik. Tak ada kata hubung.
Jangan letakkan kata hubung dalam ayat tunggal. Soalan suruh bina ayat tunggal. Tujuan Okey, tulis jawapan cepat. dan ini peranan. Pengunjung Dah semua dah siap dah? belum. Sambil jawab tu. Belum. Boleh Belum. ada masalah. Belum lagi. Ya. Ke kandang. Jawab sekali saja. Tak boleh tunggu banyak kali. Soalan nanti. Eh? Soalan kejap lagi. Okey. Terusnya keuangan. Bahagian punca keuangan. Apa dia buat? Bahagian keuangan. Dia melibatkan duit lah. Jadi dia akan libatkan semua pembiayaan dan pembelanjaan. Dia akan Okey, cepat urus. cepat. Dia akan catat. Dan terperinci. Dah, Hana Humaira, Firas Iman, Yume dah, Akil Zikri, Abdul Aziz, Ain Syafi dah, Arisa, Atika, Amin Adaha, Kamara, Rafa dah tulis dah jawapan. Saya dah siap. Saya dah Naufal, Nasruddin, Dah siap. Kamara dah tulis dah jawapan. Siap. Ada Amsyah dah tulis dah, Akil Zikri. Tulis jawapan cepat. Ah. Dah, semua dah? Dah. Cepat. Banyak lagi nak buat ni. Dan kawal keuangan setiap hari. Bagaimana Okey, yang dah siap buat muka surat 60. Siapa yang dah siap buat muka surat 60? pada teknologi maklumat. Muka surat 60, kenal pasti ayat tunggal kemudian salib. Dalam teks petikan itu ada ayat tunggal dan ada ayat majmuk. Soalan suruh cari ayat tunggal sahaja. Awak dah jumpa ayat tunggal, awak tulis dekat bawah tu. Cari 5 ayat tunggal. Okey, semua dah muka surat ni eh? Dah semua dah muka surat 58. Dan yang tertentu. Dan Okey, tak apa, nanti awak sambung. Siapa yang tak siap tu awak sambung. Pengambilan pekerja ada untuk pangkalan Okey, muka surat ini. Yang mana satu ayat tunggal, yang mana satu. Soalan suruh cari ayat tunggal. dapat menjalankan operasi. Jadi kita dengan kena pasti ayat tunggal. cepat. Yang mana satu ayat tunggal? Adalah penggunaan balik. Okey, tengok yang pertama. Imran suka melihat ketam nipah. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Jadi kita boleh dapati bahawa urus niaga menjadi Ayat tunggal ke ayat majmuk? dapati. Boleh tak? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Subjek dia siapa? Imran. Predikat dia apa? Suka melihat ketam nipah. Jadi tulis jawapan dia yang ini di bawah nombor 1. Okey. Okey, Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Nah, Ayat tunggal ke ayat majmuk? ayat majmuk. Ayat majmuk. Ada kata hubung tak? Itu kata ayat tunggal. Dia tak ada kata hubung. kalau ada masalah, Ya. panggil jurus yang lelaki. Tulis yang sampai titik tu mualim. Salin. Jawapan dia salin. Sebagainya. Terujuk guru penyelaras. Okey, yang kedua. Dia dan ayahnya membeli sebuah akuarium fiber. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung dan. Dan subjek ada dua. Dia, ayah. Dan ada kata hubung dan. Jadi itu ialah ayat majmuk. Kita nak ayat tunggal saja. Nombor 1 tu Imran suka melihat ketam nipah. Okey, seterusnya akuarium itu diletakkan di tempat beratap supaya tidak panas. Ini ialah ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Ayat tunggal, ayat majmuk. Ada kata hubung supaya ni. Ada kata hubung supaya. Itu ialah ayat majmuk. Okey, seterusnya Imran membeli beberapa ekor anak ketam nipah untuk dijadikan benih. Ini ayat tunggal ke majmuk? Tunggal.
Ayat tunggal. Ada kata hubung. Majemuk. Kenapa ayat majmuk? Mbak dia ada nama orang. Sebab ada nama orang ayat majmuk terus. Ayat tunggal pun ada nama orang juga. Dia ada kata hubung untuk ni, ada kata hubung. Kalau ada kata hubung itu ialah ayat majmuk. Ini dia membeli 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Yang majemuk. Kenapa ayat majmuk? Ada kata hubung tak? Ada. Tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Setiap hari Imran akan melihat ketam-ketamnya. Ada kata hubung tak? Tak. Kalau tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Jadi Tunggal. jawapan dia. Imran akan melihat ketam-ketamnya. Titik. Tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Ayat tunggal tak ada kata hubung. Ayat majmuk ada kata hubung. Dia sangat tenang apabila melihat ketamnya bergerak. Ada kata hubung tak? Tak ada. Tak ada. Kata hubung dia ialah apabila. Jadi bila ada kata hubung, itu ialah ayat ayat majemuk. ayat majmuk. Oleh sebab ketamnya telah banyak, dia menjual sebahagian daripada ketam-ketam itu. Ada kata hubung tak? Tak ada. Tak ada kata hubung. Jadi ayat tunggal. Dia menjual ayat tunggal. ketam-ketamnya itu kepada jiran-jirannya. Ada kata hubung tak? Ada. Ada. Jadi ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Tunggal. Ayat tunggal. Tak ada kata hubung, ayat tunggal. Ada kata hubung, ayat majmuk. Ayat majemuk. Yang keempat tak ada ke Alim? Maria? Yang keempat tak ada ke Alim? Ada. Mana jawapan dia? Dia menjual ketam-ketam itu pada jiran-jirannya. Yang ni dah tulis dah. Semain banyak ayat tunggal. Ini ayat tunggal. Oleh Ini sebab pun ayat ketamnya banyak, tunggal. dia menjual. Ada tunggal dia. Majemuk. Mesti yang ni dah. Tunggal. Ini pun ayat tunggal. Yang muallim garis-garis ini semua ialah ayat tunggal. Yang ini pun ayat tunggal. Semua ayat tunggal ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat tunggal. Lihatlah, nak pasarkan produk kena ada proses, ada cara, ada strategi. Okey, jadi di sini selain tujuan dan peranan, kita tahu strategi. Okey, strategi ada dua. Satu, sasaran pasaran, dan yang kedua, campuran pemasaran. Okey, tapi ingat, campuran pemasaran ada berapa Bila elemen? tanya faham kata faham, semua kata faham. Bila suruh buat soalan, semua tak boleh buat. Boleh tarik jawapan dekat chat? Tulis jawapan cepat. Campuran pemasaran ada Dah, Amin berapa? Alaha dah tulis jawapan. Okey, bagus. Puan Patricia. Amin, belajar tak ada buku macam mana ni. Apa Samara, Erafa dah. Apa dia? Apa dia P tu? Siapa boleh tulis satu seorang? Okey, cepat. Apa P tu dia? Ada Amsyah, Uzair Afi, Nasruddin dah. Okey, Alia dah jawab. Promosi. Ada lagi Akhil tiga. Zikri. Yang ketiga. Produk bagus. Okey, lagi dua. Penagihan ataupun pengedaran, betul. Yang terakhir apa dia? P yang terakhir. Okey, kita ada masa 5 minit lagi. Cepat-cepat. Siap dah tu. Bagus kan? Siap. Okey, yang dah siap, buat pula muka surat 60. Sasaran pasaran kita punya target. Sasaran pelajar. Kita nak 66 dan 67. sasaran apa?
Baju siapa? Lelaki ke perempuan? 6, 6, 6, 7. Ayat majmuk pula. Surah pemasangan 4 perkara. 4. Boleh baca dah nanti. Okey, muka surat 66. Buat. Dia suruh buat apa ni? Bina ayat majmuk. Ayat majmuk. Ayat majmuk. Ayat yang ada kata hubung. Dia dah bagi dah kata hubung ni. Kita kena bina ayat sahaja. Ini saluran agian. Jadi macam mana bina ayat? Malam sekali lagi malam. Okey, contoh yang. Yang ialah kata hubung. Kumar yang ayam serai pada ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Yang, bila ada yang ialah kata hubung, jadi itu ialah ayat majmuk. Okey, yang kedua. Dengan. Baru Ialah kata hubung. Dia menyiram serai dengan apa tu? Air. Air. Paling penting awak kena tahu Dengan dia lah. pilih contoh dalam pengeluar kepada pengguna. air. Dengan itu ialah kata hubung. Bila ada kata hubung saja itu ialah ayat majmuk. Okey, yang ketiga supaya. Bina ayat supaya. Macam mana supaya? Awak kena tahu tulis contoh barang. Apa bagi contoh barang? Tak berapa malam. 66. Rumah. Supaya. Kumar. Kumar. Menanam satu lagi dengan memakai baja. Kumar yang satu lagi memakai baja. Tempat baju. Kumar menaburkan apa tu? Kita kena ukur baju. Rumah menambah pokok. Apa dia? Dia bagi apa ni? Supaya. Ni apa benda ni? Dia letak apa ni? Baja. Kumar. Okey, kemudian kita pergi pada tujuan. Kumar menabur. Pengeluaran hasilkan. Menabur baja supaya apa? Kenapa nak letakkan baja? Supaya jadi bila orang tanya, dia mesti boleh jawab. Jadi dia kena tahu jenis supaya barang serai tumbuh dan segar. produknya. Ada kata hubung supaya. Ayat majmuk, ayat yang ada kata hubung. Khidmat pelanggan ni macam yang terakhir lah, orang paling penting. Okay, cepat, kita ada masa 2 minit lagi. Kena ada pakar yang disediakan supaya boleh menjelaskan. Yang terakhir sekali, kerana. Apa yang kerana tu? Dalam khidmat pelanggan mesti fokus kepada Yang terakhir sekali apa? Macam mana? Yang terakhir sekali. Kerana. Bangunan produk baru. Kerana. Macam mana nak guna? Macam mana buat ayat kerana? Kerana Umar meletak baja kerana Umar menanam. Contoh dia, menanam serai ayam kerana apa? Sebab apa dia nak tanam tu? Satu persatu. Serai. Kerana? Okey, strategi. Kerana dia, contoh dia ingin menjualnya. Dan tajuk seterusnya. Ingat, kata majmuk, ayat yang ada kata hubung. Ayat ini ada kata hubung supaya. Ini ialah ayat majmuk. Ada kerana kata hubung. Jadi bila ada kata hubung itu ialah ayat majmuk. Ayat majmuk, ayat yang ada kata hubung. Okey, nanti jangan lupa siapkan pula muka surat 67. Kerja rumah hari ini muka surat 67. Okey, kita ada masa kurang daripada 1 minit. Nanti lepas ni kelas ini akan tutup dengan automatik. Jadi salin cepat. Siapa yang dah siap salin, kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah